Hadis kelima, muka surat 511. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza fa'alat ummati khamsa asyrata khaslatan faqad halla bihal bala." Qila, "Wa ma hiya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Qala, "Idza kana al-maghnamu duwalan wal amanatu maghnaman waz zakatu maghraman wa ata'a ar-rajulu zawjatah wa aqqa ummahu wa barra sadiqah wa jafa abahu wartafa'atil aswatu fil masajid wa kana za'imul qaumi ardhalahum wa ukrimar rajulu makhafata syarrihi wa syuribatil khamru wa lubisal hariru wattukhidhatil qainatu wal ma'azifu wa la'ana akhiru hadhil ummati awwalaha falyartaqibu inda dhalika rihan harra'a aw khasman aw khasfan aw maskhan. Jika umatku melakukan 15 perkara yang berikut ini, nescaya balak bencana akan menimpa mereka. Para sahabat lalu bertanya, "Apa dia itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, "Yang pertama, jika harta rampasan perang itu bertukar tangan. Yang kedua, jika amanat dikira suatu keuntungan. Yang ketiga, jika zakat dianggap sebagai denda, dikeluarkan secara terpaksa. Keempat, jika lelaki terlampau tunduk kepada isteri. Kelima, jika ramai orang mendahaka kepada ibu. Keenam, jika orang terlampau patuh kepada teman. Ketujuh, sedang ayah sendiri dihampakan dan disia-siakan. Kelapan, jika orang suka bertengkar-tengkaran dalam masjid. Kesembilan, apabila orang yang rendah maruahnya menjadi ketua sesuatu kaum. Kesepuluh, apabila orang memuliakan orang lain kerana takutkan kejahatannya. Kesebelas, apabila minuman keras tersebar luas. Kedua belas, apabila ramai orang memakai kain sutera. Ketiga belas, apabila penyanyi-penyanyi wanita diutama dan diagungkan. Ke-14, apabila alat-alat muzik digunakan. Ke-15, apabila umat hari ini mengutuki umat sebelumnya. Apabila hal-hal serupa ini telah berlaku, maka tunggulah. Ketika itu akan tibanya angin panas atau bahaya-bahaya lain, umpama gempa bumi dan penukaran corak dan rupa. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, seraya katanya hadis ini adalah gharib yang hanya diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Talib semata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi radhaka wa tabi'ati muhabbataka wa ma'rifatak. Sambungan pada hadis mengenai 15 perkara yang akan menyebabkan balak bencana, iaitu kita telah baca 10 perkara yang menyebabkan balak bencana yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu harta rampasan perang bertukar tangan, amanah dikira keuntungan, zakat dianggap sebagai denda iaitu dikeluarkan secara paksa. Jika lelaki terlampau tunduk pada isteri, ramai orang derhaka pada ibu. Jika orang terlampau patuh pada teman, kita dah terangkan maksud-maksudnya. Ayah sendiri dihampakan, disia-siakan. Jika orang suka bertengkar dalam masjid atau tinggikan suara berbual dalam masjid. Kemudian apabila orang yang rendah maruahnya menjadi ketua sesuatu kaum, dan apabila orang memuliakan orang lain kerana takut kejahatannya. Seterusnya yang nombor 11.
Yang nombor 11 adalah wasyuribatil khamru, iaitu minuman keras tersebar luas. Iaitu di mana-mana boleh dapat minuman keras. Manusia suka minum arak, na'udzubillah min zalik. Hatta walaupun sedikit, tidak memabukkan, tetap apa? Tetap haram. Dan minuman keras ini adalah penyebab dosa-dosa yang lain. Daripada minum akan membawa kepada dosa yang lain. Membawa dosa iaitu derhaka pada ibu bapa ataupun memukul ahli keluarga daripada sebab mabuk. Daripada sebab mabuk pun seseorang akan di luar memukul orang lain sampai jadi satu polis kes, ataupun lebih dahsyat sampai membunuh orang ataupun mencabul kehormatan wanita dan sebagainya. Maka ini dinamakan ummul khabith, iaitu punca daripada segala kejahatan, iaitu daripada meminum arak. Maka ini sudah nampak di dunia. Minuman arak itu dah tersebar luas. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat Islam. Syukur kepada Allah Azza wa Jal. Perbezaan orang Islam dengan bukan orang Islam. Orang bukan Islam biasanya, kebiasaannya adalah apabila mereka dah stres, mereka melihat iaitu meminum ini yang akan menghilangkan kesusahan mereka, stres mereka. Tetapi orang Islam tidak begitu. Apabila dalam stres, maka cara nak hilangkan stres kita adalah ambil wudu dan melakukan solat dua rakaat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu cara kita menghilangkan stres seperti mana yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila minuman keras tersebar luas ataupun seseorang yang mempromosi minuman keras, itu pun termasuk apa? Syubhat, dan termasuk dosa juga, dosa yang besar. Contohnya advertisement, dia yang memegang botol arak itu, maka itu pun apa? Termasuk dosa besar. Ataupun dia pakai baju jersey yang ada cap apa? Minuman keras. Ada tim-tim kan, letak apa? Minuman keras. Maka tak ada barakah. Yang support tim tu pun tak ada. Tidak ada apa? Tidak ada keberkatan. Support tim-tim yang menulis apa? Nama-nama cap-cap minuman keras. Kemudian lagi satu, tak maaf ini kita tegur kerana sayang dan nasihat kepada semua. Satu lagi, apabila kadang-kadang kita pergi ke kedai kopi. Pergi ke kedai kopi, kita beli ais lemon tea contohnya. Kemudian di kedai kopi itu berikan kita iaitu cawan, iaitu cap Tiger Beer ataupun Carlsberg. Tetapi airnya, air bukan arak. Itu pun tidak boleh. Kita sebagai orang Islam jauhi. Tak boleh kita duduk di kedai kopi, ini bukan arak, ini ais lemon tea atau ini soya bean ataupun ini green tea. Tetapi cawannya apa? Cawannya ada cap arak. Ini dah mempromosinya juga. Oh tidak, ini kan dah cuci dan semua. Memang betul dah cuci, dah bersih dan sebagainya. Tetapi jangan kamu menggunakan apa? Cupnya, mugnya dan sebagainya yang ada cap-cap apa? Brand-brand daripada nama-nama arak, nama wine dan sebagainya. Maka jauhi daripada perkara ini. Ambil minum daripada can-nya ke ataupun jangan menggunakan apa? Jangan menggunakan mugnya. Paper cup ataupun paper cup ke apa. Tadi masalah ini mugnya ni ada nama. Ataupun Allahu a'lam kalau ada orang simpan di dalam rumah ke apa. Kerana support satu tim ke apa, sampai nama tu pun letak apa, mugnya pun ada dekat situ dan sebagainya. Maka haram hukumnya, tidak boleh. Jadi bukan hanya meminumnya saja tapi mempromosinya pun tidak boleh. Sama ada sengaja maupun tak sengaja mempromosikan iaitu minuman keras, itu adalah hukumnya tidak apa? Tidak boleh, iaitu haram hukumnya. Jauhkan. Takut-takut nanti orang melihat, oh, nampak nama itu, kalau kita alhamdulillah ada iman dan takwa, apabila kita lihat itu perkara itu, maka kita insya-Allah jauhkan. Kita tak terfikir nak minum ataupun tak ada minat, tidak ada tertarik. Tetapi ada orang-orang lain nampak itu sebagai apa? Satu perkara yang dia nampak di highlighted, maka dia terus apa? Pergi ke kedai, beli, minum. Apa sebabnya? Sebabnya daripada kita. Sebabnya kita lah yang memegang cawan itu, apa kita yang memakai baju itu dan sebagainya. Maka jauhi.
Ini semua akan mengundang apa? Bala bencana. Apabila minuman keras tersebar luas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tersebar luas dari segi orang yang meminum, dari segi orang yang mempromosinya, termasuk semuanya sekali, ini menyebabkan apa? Bala bencana yang besar. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud manusia yang paling haus di hari kiamat orang yang meminum arak di dalam dunia ini. Dan dia tak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu dia pernah meminum arak ataupun wine ataupun apa saja yang alcoholic drinks, kemudian menyebabkan dia mabuk ataupun tidak mabuk, atau mempromosikan mereka lah orang-orang yang akan dibangkitkan Allah dalam keadaan yang paling haus di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada perkara-perkara ini. Ataupun contohnya membeli satu minuman yang mana brandnya brand yang biasa dikenal sebagai arak, tetapi letak zero alkohol dan sebagainya. Jangan minum. Jangan apa? Jangan mengambil air itu. Ambil beli air yang lain. Macam-macam air dia. Evian water ada, Dasani ada, ais lemon tea ada semua. Kenapa? Oh ini minuman dia tengok dia taruh zero alkohol. Tetapi brandnya brand apa? Brand arak. Jauh kan? Sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim, apabila kamu melihat perkara-perkara seperti ini, kita apa? Kita menjauhinya. Nah, maka ini yang ke-11, apabila minuman keras tersebar luas, maka menyebabkan apa? Menyebabkan turun bala bencana. Yang ke-11, yang ke-12, apabila ramai orang memakai kain sutera. Kain sutera ini diharamkan atas lelaki. Lelaki tidak boleh menggunakan kain sutera kalau kain suteranya itu melebihi 50%. Jadi kalau bajunya contohnya suteranya 10%, yang lagi 90% cotton ataupun apa saja dan sebagainya, itu tak ada masalah. Tetapi kalau lebih daripada separuh maka tidak boleh. Tidak boleh apa? Lelaki itu menggunakan kain sutera, diharamkan atas kaum lelaki. Kemudian seterusnya, ini yang masalah lagi yang nombor 13 ini. Wattukhidatil qainat wal ma'azif. Apabila penyanyi wanita diutamakan dan diagung-agungkan. Kalau ada live nyanyi konsert wanita, Masya Allah, dia live boleh 20,000 orang boleh tengok satu masa. Nah, kalau live belajar agama 10 orang, 20 orang, 20,000 orang boleh tengok live menyanyi-nyanyi ni. Membuka aurat ataupun tak membuka aurat sekalipun, tetapi wajahmu dipaparkan kepada 20,000 orang, membawa kepada fitnah, membawa anak-anak muda menaikkan hawa nafsu mereka, hukumnya haram. Haram atas orang yang melihat, lebih haram lagi atas yang dilihat. Kemudian yang itu satu, yang kedua mereka mengagungkan lagi, la ilaha illallah, mengagungkan sesuatu yang diharamkan Allah, mengagungkan sesuatu yang dihina Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mengundang kepada bala bencana. Bala bencana yang besar. Apabila penyanyi wanita diutamakan dan diagungkan. Dibesar-besarkan. Memang benar kita hidup dalam dunia ini yang mana kita tak boleh berhenti benda ini. Benar tak? Kita tak boleh stop benda ini. Tetapi kita boleh stopkan diri kita daripada melihat. Sekurang-kurangnya kita buat seperti itu. Kita boleh stopkan ahli keluarga kita daripada menonton. Bukannya kita mengatakan, kita attack mereka ke apa. Tidak, itu pun salah juga. Kita apa? Lana amaluna walakum amalukum. Amalan saya, amalanmu. Kita hidup rukun dan damai. Kita tak nak bergaduh-gaduh. Kita boleh menasihatkan kamu, tetapi tidak boleh memaksa. Hatta dalam agama pun kita tak boleh paksa orang masuk Islam. Kita tak boleh paksa seseorang masuk Islam. Tetapi sekurang-kurangnya perkara-perkara ini kita elakkan diri kita. Elakkan diri kita daripada menonton perkara-perkara ini. Penyanyi-penyanyi wanita diutamakan, diagungkan, dipuji, disanjung. Suaranya begini, begini. Subhanallah. Mengundang bala bencana. Kalau kuliah agama, ya Allah, miskin, sikit aja orang, ya Allah. Boring lah, tak fun. Belajar agama tak fun ni, kau nyanyi-nyanyi baru ada fun dia. Alhamdulillah ala hadhin ni'mah, syukur kepada Allah. Kita mendapatkan entertainment kita, apa yang kita dapat fun ini adalah apabila kita dalam masjid.
Dalam masjid kita dapat ingat kepada Allah, ataupun di rumah hidupkan majlis-majlis ilmu, itu yang kita dapat ketenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pagarkan diri kita, jaga ahli keluarga kita, anak-anak kita, daripada biasakan mereka melihat konsert-konsert ini yang tidak ada manfaat. Yang tidak ada manfaat. Apa manfaat kamu dapat? Selepas dah selesai menonton, apa manfaat? Tambahkan iman kamu? Tambahkan takwa kamu kepada Allah? Ada tak orang melihat, menonton penyanyi wanita, kemudian nangis kerana takut kepada Allah? Astaghfirullahalazim, tidak ada. Wallahi tidak pernah ada seperti itu. Ini perkara maksiat. Mengotorkan mata kita, mengotorkan hati kita, mengotorkan iman kita, menjauhkan kita daripada Allah, menjauhkan kita daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana pun kita berada, di zaman bila pun kita berada, yang penting adalah apa? Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengikuti jalan iblis, wala syaitan, wal a'yadu billah min zalim, mengikuti jalan hawa nafsu. Selamatkan diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara, selamatkan ahli keluargamu dan anak-anakmu daripada api neraka. Jangan sampai tertarik dengan perkara-perkara ini yang tidak ada manfaat. La ilaha illallah. Manusia hari ini bukan hanya menonton, tetapi menyanjung lagi, memuji, mengutamakan, membesarkan, sehingga kan mereka lebih mencintai orang-orang ini daripada para ulama sendiri. Menyanjung mereka, oh penyanyi ini begini, dan semua memuji. La ilaha illallah. Tetapi ahli pewaris Nabi Muhammad SAW dihina, tidak dipandang, tidak ini, begini dan sebagainya. Bagaimana tidak mengundang bala daripada Allah? Mengundang bala. Maka dunia yang kita hidup ni, dunia yang banyak bala turun. Bala bencana banyak dah turun dah. Mau tak mau dah banyak bala bencana turun. Tetapi kita sentiasa doa kepada Allah supaya Allah angkat bala bencana ni. Diangkat, dijauhkan. Kerana bala bencana kalau turun, semua orang kena. Yang baik kena, yang tak baik kena, yang semayang kena, yang tak semayang kena, semua kena. Itulah makna bala bencana. Mudah-mudahan Allah SWT ampunkan dosa-dosa kita. Maka benar kata Nabi Muhammad SAW, apabila penyanyi-penyanyi wanita diutamakan dan diagungkan. Sehingga kan anak-anak kita, apa yang dah jadi dengan mereka? Daripada kecil, sudah ada idola penyanyi wanita. Kalau anak kita wanita, perempuan, biarkan dia nak pakai pakaian seperti pakaian mereka pun tak apa. Astaghfirullahaladzim. Rambutnya seperti rambut begitu pun tak apa. Didedahkan aurat, rambutnya, kakinya dan sebagainya. Tak apa, dia nak ikut, ni idola dia. Sampai puji-puji mak bapak, dia tengok muka dia macam idola tu, macam itu, penyanyi itu. Dipuji-puji, dibawa anak dia pergi sekolah, pergi rumah-rumah orang kalau hari raya, macam ini, macam ni, diagung-agungkan dan sebagainya. Tidak ada yang mengikuti seperti Sayyidina Khadijah, Sayyidina Fatimahuz Zahra, Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Maryam, Sayyidatina Asia. Ini orang-orang yang hebat, manusia-manusia yang hebat, yang bertakwa kepada Allah. Sayyidatina Asia, siapa suaminya? Fir'aun suami dia, tapi dia ahli syurga. Dia dapat bertahan dengan suami Fir'aun. Cuba bayangkan isteri-isteri di rumah atau di mana-mana. Cuba bayangkan suami kamu Fir'aun. Jangan kat rumah, memang Ustaz, suami saya memang macam Fir'aun. Allah. Lepas orang je dia baik. Kat rumah dia memang macam Fir'aun dia lah. Astagfirullah. Pakai je songkok haji. Tapi saya je yang tahu Ustaz. Dia punya perangai dia ni. Siapa yang tahan? Tapi sabarnya. Sayyidina Fatimahuz Zahra tu bagaimana hidupnya tu. Daripada kecil bersama dengan Rasulullah SAW sampai dinamakan, nama beliau adalah Ummu Abiha. Sayyidina Fatimah tu adalah ibu bagi bapaknya. Iaitu dia menjaga ayahnya Rasulullah SAW. Dalam keadaannya lapar, sederhana, serba kekurangan dan sebagainya, dengan takwa, dengan iman. Di rumahnya jaga anaknya, dengan penat tangannya itu memasak, mengemas rumah, banyak baca Quran, banyak menangis kepada Allah. Fatimah tu Zahra begitu. Sayyidina Hasan mengatakan, ibuku selalu waktu malam berdiri sembahyang dan membaca Quran dan menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan Sayyidina Fatimah Zahra wafat dia umur 28 tahun saja. 28 tahun dah wafat dah. Selepas Nabi wafat, 6 bulan kemudian wafat dia Sayyidina Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Usia muda-muda lagi. Waktu malam sembahyang, baca Quran, menangis, sujud, menangis kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah tu anaknya Sayyidina Hasan dan Husain. Qurratu ainin Nabi Muhammad SAW, penyejuk mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cucu kesayangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ibunya bagaimana. Bagaimana kita dan bagaimana anak-anak kita kenapa tidak menyanjungi Sayyidina Fatimah Zahra tetapi menyanjungi penyanyi-penyanyi, mengutamakan mereka, mengagungkan mereka. Bukankah itu mengundang bala? Sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar kata Rasulullah. Nabi tak pernah bohong. Nabi Muhammad SAW tidak pernah bohong. Apa yang disampaikan Nabi itu hak. Itu adalah yang benar, kerana wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad SAW tak pernah cakap daripada hawa nafsu dia. Segala-galanya adalah wahyu yang diwahyukan daripada Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anak kita membesar dengan melihat penyanyi-penyanyi, dengan idola-idola. Pasal mak dia pun minat penyanyi itu. Bapak dia pun minat. Bapak dia pun minat. Memang nak kena piat telinga dengan mak dia. Kalau minat apa penyanyi perempuan, sembunyi-sembunyi dia tengok. Dia tengok take cover lah sikit. Dia take cover. Dapat tahu memang kena pukul. Dan sebagainya. Oh, anak lelaki dia pun ikut, anak perempuan dia ikut. Astaghfirullahaladzim. Tidak ada memberikan contoh sedikit. Siapa tu Rasulullah, siapa tu para nabi, siapa tu keluarga Nabi, siapa tu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak terkenal. Sampai besar tak kenal, tak tahu siapa mereka. Membesar dan mengenal nama-nama penyanyi, mengagung-agungkan mereka, menyanjung mereka. Kemudian apabila keluar nanti, kau dapat jumpa satu ke dua, terus ambil gambar, terus selfie. Ambil gambar, terus ambil begini, ambil gambar, terus post dekat status, I with this. Penyanyi agung-agungkan. Lepas tu WhatsApp profile picture pun tukar gambar tu. Kerana dapat ambil gambar, itu menunjukkan kamu menyanjung orang itu. Ikut segala-galanya ikut. Dari segi pakaian, dari segi kadang-kadang nak nyanyi, suara pun ikut, semuanya ikut. Wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, kata Nabi SAW. Siapa yang ikut satu kaum, kamu termasuk dalam kaum itu. Ikut cara Rasulullah SAW, kamu bersama dengan Nabi dunia dan akhirat. Kamu ikut cara Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, kamu bersama Ahlul Bait Rasulullah di dunia dan akhirat. Kita membawa anak kita, wanita atau mencintai Sayyidina Fatimah Zahra, biarlah dari kecil pakaiannya pun yang sopan. Walaupun belum wajib menutup aurat dan sebagainya, tetapi dah latih mereka daripada kecil. Latih mereka kecil. Jadi supaya apa? Waktu mereka dah 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun dah tutup aurat dah. Dah tidak ada apa? Dah tak ada masalah lagi. Latih anak kamu, anak lelaki kamu daripada kecil juga menutup aurat. Walaupun belum wajib. Supaya apa? Nanti umur dia dah 8, 9 tahun dah tak biasa pakai apa seluar. Tak maaf tak biasa pakai seluar pendek. Tak biasa dah. Hatta tidurnya pun ke mana pun, pergi kedai bawah blok, pergi Chensiong ke pun pakai seluar panjang. Dia tak biasa dengan apa? Dengan seluar. Sebab kalau biasa kan, tak apa, ikut macam fulan bin fulan. Kadang-kadang kita begitu. Lihat satu orang yang popular, dia influencer, dia pakaian begini, pakai seluar pendek, pakai gini, semua orang ikut macam dia. Begitu kan keadaan dunia hari ini, mengagung-agungkan orang seperti ini. Ya Allah, mana akal kita, mana hati kita, mana iman kita? Kenapa dibiarkan seperti ini? Kenapa rosakkan seperti ini anak-anak kita? Kasihankanlah mereka. Kalau lihat mereka seperti keadaan gitu, tarik mereka kepada Allah. Nasihatkan mereka dengan lemah lembut. Kasihan mereka dibesarkan dalam keadaan seperti itu. Dan kamu ibu bapa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh anak-anak kamu. Apalagi kalau mereka hanya fikiran mereka penyanyi itu je ataupun idola itu je. Tidak mau yang lain. La ilaha illallah. Tidak mau yang lain. Maka begitulah keadaan dunia kita. Maka ala kulli hal, waktu zaman bila pun kita hidup, yang mana Allah dah tetapkan kita hidup zaman ini,
Di mana pun kita hidup, Allah dah tetapkan setiap orang ada tempat yang dia akan hidup. Sama ada di Singapura, Malaysia, Indonesia, Cambodia, Thailand, Brunei, Australia, mana-mana. Semuanya ada manusia di situ. Yang penting adalah ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu saja. Ikut sunnah Rasulullah. Ikut jalan Nabi Muhammad. Iaitu taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah. Menjauhi larangan Allah. Buat perintah Allah. Sanjunglah yang manusia yang patut disanjung. Jangan hina orang. Kita tak hina orang. Jangan menghina. Kita melihat orang melakukan maksiat, kita tak menghina manusia, orang itu. Kita menghina maksiat yang dia lakukan. Perbuatan ni, bukan orang dia. Apabila kita melihat seseorang begini, dia belum dapat hidayah pada Allah, kita tak menghina. Kita menyayangi dia supaya apa? Supaya satu hari dia dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang kita takut? Manusia ini biasa apa yang dia lihat, dia akan ikut. Cepat dia akan ikut. Ini tabiat manusia. Tabiat manusia itu macam itu. Akhlak kamu, cara kamu ikut dengan orang yang kamu dekat. Begitulah. Kamu dekat dengan fulan bin fulan, kamu jadi macam ini. Kamu dekat dengan fulan bin fulan, kamu jadi seperti ini. Ini kita lihat di depan mata kita. Kalau kamu dekat dengan orang yang beradab, berakhlak mulia, kamu jadi macam itu. Kalau kamu dekat dengan orang yang tidak ada adab, kamu pun jadi macam itu. Dia automatik. Kita dekat dengan orang ahli zikir, suka zikir pada Allah, dengan sendirinya kita pun dilatih untuk banyak zikir pada Allah. Kita diajak, diundang selalu duduk dalam majlis selawat atas Nabi SAW, kita pun jadi suka berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu dikisahkan, dikenalkan kepada para salafus salih, pada para ulama, aulia Allah Azza wa Jal, maka hati kita tertarik dengan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau begitu hidup kita, maka yang turun adalah rahmat Allah. Kalau bukan seperti itu manhaj hidup kita, cara hidup kita, maka bala akan turun. Na'udzubillah min zalik. Maka benarlah kata Nabi SAW, apabila penyanyi-penyanyi wanita diutamakan dan diagungkan. Seterusnya, wa la'ana akhiru hadhil umma awwalaha. Atau sebelumnya, wa tukhidhal qaina wal ma'azif. Ma'azif itu apabila alat-alat muzik digunakan. Alat-alat muzik digunakan. Maksud alat-alat muzik digunakan apabila alat muzik itu digunakan, kemudian dia bersandar kepada sesuatu maksiat. Contohnya, kalau saya main satu alat muzik, orang kalau lihat, dia nak dengar dengan minum arak, contohnya. Alat muzik tu dimainkan apa sajalah alat muzik. Saya pun tak nak demonstrate lah. Maka ada, minta maaf, wanita-wanita yang berjoget dan sebagainya. Maka itu akan mengundangkan bala bencana. Kalau seseorang tanya, boleh tak saya dengar muzik? Tak jadi masalah, boleh dengar muzik. Kenapa boleh dengar muzik? Muzik itu kan suara yang enak untuk kita dengar. Benar, suara yang tidak enak. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, apabila kamu mendengar bunyi keldai contohnya, atau kucing ataupun anjing, ada suara tak? Ada suara? Kita dengar. Haram ke tak haram? Tidak haram lah. Maka kata beliau, kalau suara yang tak enak tak haram, apalagi suara yang enak. Jadi kalau muzik yang bagus, berselawat atas Nabi SAW, iaitu qasidah mengagungkan Allah, memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada masalah. Karena itu pun berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila manusia menyambut Rasulullah dengan mengucapkan tala al-badru alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da. Kalaulah itu tidak boleh, maka Rasulullah dah suruh berhenti. Awak jangan sambut saya macam gitu. Stop. No music at all. Tak ada orang boleh sambut saya. Nabi Muhammad tidak lakukan demikian. Dan seperti kita menggunakan rebana, gendang, apa dan sebagainya, itu untuk apa? Untuk berselawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa manusia dekat dengan Allah azza wajalla. Itu tidak ada masalah. Tetapi kalau alat muzik itu digunakan untuk perbuatan maksiat, alat muzik itu digunakan, lepas itu ada mainan judi, ada meminum arak, ada wanita, maka itu haram. Ataupun muzik itu contohnya bukan alatnya tetapi penyanyinya.
Jadi dia boleh datang, dia ada 3. Satu, muzik itu bila dia jadi haram disebabkan 3. Satu, alatnya. Alat yang digunakan. Kalau alat yang digunakan itu untuk yang haram, tadi kita sebut haram. Yang kedua, penyanyi dia. Kalau penyanyinya contohnya seorang wanita yang muda contohnya. Kemudian dia menyanyi, wajahnya dilihat, beribu-ribu orang melihat. Maka itu akan membawa iaitu nafsu syahwat di dalam dadanya para lelaki dan sebagainya. Maka itu haram. Haramnya disebabkan apa? Orang yang menyanyi itu. Makanya wanita kalau dia ada grup maulid, grup qasidah, burdah, mereka adakan antara wanita saja. Antara wanita. Kemudian nak dengar pun, yang nak dengar pun antara wanita saja. Itu tak jadi masalah. Jadi grup wanita dengan wanita itu tidak ada problem. Jadi kalau contohnya suami kita nak dengar, nak dengar sikit awak punya grup maulid, jangan kasih dia dengar. Tak boleh. Itu suaranya wanita, jangan kasih dia jangan kasih dia dengar. Untuk wanita dengan wanita. Itu nombor 2. Nombor 3 adalah iaitu lirik lagu itu. Liriksnya. Kalau liriksnya iaitu minta maaf mencaci maki ataupun kata-kata yang kotor, itu haram. Dan dibuat sebagai apa? Dibuat sebagai lagu. Ada lagu-lagu macam lagu macam lagu satanik. Manusia jadi macam syaitan. Nauzubillah min zalik. Jadi macam tak betul gitu. Apabila dengar lagu tu mereka jadi apa? Jadi tak betul. Maka haram hukum dia. Tetapi jikalau iaitu mendengar, iaitu seperti kita lakukan burda, maulid Rasulullah SAW, qasidah dan sebagainya, tak jadi masalah. Itu dibolehkan. Sebabnya apa? Sebabnya muzik ini suara yang bagus. Apalagi dengan memuji Nabi SAW, dengan memuji, mengagungkan Allah. Apabila kita dengar, dia tenangkan hati kita. Kita dapat macam istirahat, rehat sikit. Macam relax. Dengan muzik ini kita relax. Kita relax. Mind kita lebih relax. Kalau mendengar suara-suara yang baik. Kemudian seterusnya. Yang nombor berapa tu? Yang nombor 15, akhir sekali. Akhir, wala'ana akhiru hadhil ummah awwalaha. Apabila umat hari ini melaknat umat sebelumnya, mengundang bala. Apabila umat hari ini melaknat umat sebelumnya. Contohnya apabila kita ada kumpulan. Kemudian kita berkumpul untuk mengutuk orang-orang kumpulan yang dulu-dulu pernah ada kat sini contohnya. Kita pergi ceritakan orang yang dah meninggal dunia. Dah tak ada lagi. Oh, orang ni begini, orang ni memang jahat, oh, orang ni begini, ya Allah. Maka Rasulullah SAW melarang dengan keras kalau orang dah meninggal dunia, jangan sekali-sekali kamu mengatakan yang buruk mengenai dia. Cakap yang baik. Cakap yang baik. Apa yang kita cakap itu adalah refleksi kita, reflection kita. Kita kalau cakap yang baik, kita baik. Kita cakap yang tak baik, kita tak baik. Senang. Begitu saja. Jadi apa yang kita ucapkan itu datang daripada qalbu kita. Apa yang dalam hati itu yang kita yang berbual. Maka apabila hal-hal serupa ini berlaku, kata Rasulullah SAW, apa yang kita lihat ni 15 ni semua dah ada. Semua dah berlaku. Semua dah berlaku sama hari ini. Bila hal-hal serupa ini berlaku, tunggulah. Ketika itu akan tibanya angin panas. Allahu a'lam bishawab, bagaimana keadaan itu. Atau bahaya-bahaya lain umpama gempa bumi. Iaitu balak bencana yang besar. Gempa bumi akan berlaku. Mudah-mudahan Allah jauhkan. Cuba bayangkan tu gempa bumi itu, ya Allah. Ada tak manusia yang buat gempa bumi? Tidak ada. Gempa bumi ini Allah nak beritahu kita, iaitu Allah yang maha kuasa. Siapa yang boleh buat gempa bumi itu? Ada manusia yang boleh invent gempa bumi? Tidak boleh. Allah Azza wa Jal lakukan ataupun ciptakan dunia ini, Allah lihatkan kepada kita tanda-tanda wujudnya Allah. Matahari itu, siapa yang boleh ciptakan matahari? Siapa yang boleh ciptakan bulan? Siapa yang boleh ciptakan langit? Kalau ada gempa bumi, siapa yang boleh ciptakan gempa bumi? Allah. Hanya Allah. Menunjukkan wujudnya Allah.
Kita sebagai orang Islam, pertama dan utama kita kena percaya wujudnya Allah. Allah tu ada. Ya, Allah tu mawjud, Allah tu ada. Tapi wujudnya Allah tu qidam. Wujudnya Allah tu qidam. Qidam maknanya tidak ada awalnya. Jadi kalau kita semua kan ada awal kita. Saat kita diciptakan Allah. Tapi Allah tu tidak ada saat yang awal jadinya Allah. Tidak. Allah tu dah memang ada. Allah tu wujud, qidam, baqa, dan Allah tu kekal. Selama-lamanya. Kalau kita kan manusia makhluk satu dunia ni, apa seisi makhluk, seisi dunia ini semuanya akan hancur. Illallah, selain Allah. Mukhalafatun lil hawadith. Dan Allah itu berbeza daripada makhluk. Kita tak boleh mengatakan Allah ada mata, Allah ada telinga, Allah maha melihat tapi bukan dengan mata. Allah maha mendengar dengan kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perkara-perkara ini akan apa? Akan berlaku jikalau apa? Perkara yang 15 ini dah berlaku di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita lah. Allah selamatkan kita daripada segala malapetaka, segala bala bencana. Allah angkatkan segala kesusahan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap suami dan isteri menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, anak-anak menjadi taat kepada ibu bapa. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beradab di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak bertinggi-tinggikan suara, tidak bertengkar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala iaitu memelihara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah bagi orang-orang yang meminum minuman keras supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan anak-anak kita, diri kita semua iaitu menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarganya. Dan moga-moga hidup kita hanya mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang belum dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak agungkan sesuatu yang Allah hinakan, dan mudah-mudahan kita mengagungkan sesuatu yang Allah agungkan. Dan moga-moga Allah memelihara tubuh badan kita, lisan kita daripada mengutuk, mencaci, memaki, iaitu memarahi. Dan Allah jadikan lisan kita lisan zakiran lillah, iaitu lisan yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya rabbana atarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna. فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي مهبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهزى بكل سول بالمصطفى الرسول نهزى بكل سول بالمصطفى الرسول نهزى بكل سول صلى وسلم ربي عليه هد الهب وآله وصحبه عدادة الشيخ صحبي والhamdu lillahi fil badi wat tanahi. Ada satu pengumuman esok malam lepas maghrib kita ada melakukan sembahyang gerhana bulan, insya-Allah. Sembahyang solat sunat khusuf. Insya-Allah selepas maghrib, maka selepas solat nanti kita ada khutbah khusuf, insya-Allah. Lepas maghrib. Maka kita akan lihat waktu, kalau tak sempat maka tidak ada kuliah esok, cuma hanya ada solat dengan khutbah. Dan kita akan usahakan untuk adakan live juga. Jadi yang di rumah tak boleh ikut semayang lah. Kalau nak semayang, semayang sendiri. Jangan ikut jemaah pula, tak sah. Melainkan kalau rumah kita dekat luar ni je lah, dekat luar masjid ni. Tapi boleh ikut sama-sama mendengar khutbah khusuf, solat gerhana bulan, insya-Allah. Cara solatnya 2 rakaat. Rakaat pertama membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah dan surah daripada Quran, kemudian rukuk.
kemudian kita i'tidal, kemudian baca Fatihah dan surah lagi, kemudian rukuk, i'tidal, sujud. Jadi setiap rakaat ada 2 rukuk dan 2 qiyam. Kemudian rakaat kedua bangun, baca suratul Fatihah dengan surah, rukuk, kemudian i'tidal, baca Fatihah dengan surah, rukuk, i'tidal, sujud. Duduk antara 2 sujud, tayat akhir. Begitu cara apa solat sunat khusuf insya-Allah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.